Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kuliah kita yang pas, di mana kita telah menyebut tentang nasab atau keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara dan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada tanda kenabian, di mana Nabi ada tanda dia sama ada sebelum dia dibangkit menjadi Nabi, dan ada tanda kenabian selepas daripada menjadi Nabi dan Rasul. Tanda-tanda kenabian yang Allah tunjuk kepada Nabi sebelum dia menjadi Rasul dipanggil irhas. Perkara-perkara pelik yang luar daripada kebiasaan, khariqul adat, mencari atau mengoyak adat, luar daripada adat kebiasaan. Sedang dia belum menjadi Nabi atau Rasul, itu adalah irhas. Adapun perkara-perkara pelik selepas dia menjadi Rasul, bagi membuktikan kebenaran dakwah yang disampaikannya kepada umat, itu dipanggil mukjizat. Kedua-dua perkara pelik, tapi dipanggil irhas sebagai tanda-tanda kenabian. Sebagai contoh, Nabi Isa alaihissalam ketika dia bayi, dikendong oleh ibu dia buat balik jumpa kaum. Siti Maryam tidak berkata-kata. Apabila ditanya siapa bapa kepada budak ini, lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Isa bercakap. Seorang bayi yang kecil bercakap dan berkata-kata, membenarkan ibunya dan menyatakan dia adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil irhas. Begitu juga berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam ketika dia berada dalam kandungan ibu dia, jatuhnya satu perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan Fir'aun supaya membunuh mana-mana anak lelaki yang dilahirkan, kerana bimbang akan lahirnya seorang Nabi, seorang Rasul yang menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk masuk ke dalam hutan. Bila lahir, dimasukkan ke dalam peti besi dan dihanyut dalam sungai Nil. Yang menjadi satu perkara yang peliknya ialah peti besi itu akhirnya hanya masuk ke dalam istana Firaun itu sendiri. Masuk dalam istana Firaun. Dia ni nak sangat membunuh kanak-kanak lelaki. Akhirnya dia bela anak lelaki itu di depan matanya sendiri. Bela sendiri. Bukan orang lain bela, dia yang pelihara. Dengan harta benda, beri kemewahan, ajar ilmu, pemerintahan dan sebagainya kepada Nabi Musa. Yang ditakuti itulah membesar di depannya sendiri. Mengikut satu kisah, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam dalam usia kanak-kanak, dia boleh berlari dah. Dia berlari-lari depan ibu dia Asia. Kemudian dia panjat tubuh Firaun, lalu dia mari-mari dia genggam janggut Firaun dan diregungnya. Hampir macam nak tercabut kek ataupun gerham. Firaun
Dan Firaun sangat marah. Sangat marah. Sehingga dia nak membunuh budak kecil. Lalu kata Asia, budak kecil begitu dia ambil kira. Begitulah saudara. Sehingga dia ingat boleh jadi ni lah budak anak jatuhkan kerajaan ni. Gagah sangat budak kecil, tak pandang orang kata. Ya, kekuatan dia. Untuk Nabi mempunyai kekuatan yang lebih daripada orang manusia biasa. Begitu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Firaun ni tak puas hati, lalu disuruhnya dayang-dayang bawa ujian. Satu kap susu yang mengandung air, yang mengandung susu, satu kap lagi bara api. Mari bara api. Jadi kalau budak mana sekalipun, ya, mesti nak ambil susu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar malaikat supaya menghalang Nabi Musa alaihissalam ni, yang masih dalam usia kanak-kanak ni, mengambil susu. Sebaliknya mengambil bara api, penuh tangan dia, masuk dalam mulut, penuh bibir dan lidah. Ini menunjukkan satu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamatlah Nabi Musa alaihissalam ketika itu dibunuh atau dihapuskan oleh Firaun. Jadi tuan-tuan dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Ada pun mukjizat. Jelas Allah Taala bagi kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran dakwah. Membuktikan kebenaran dakwah. Tiap-tiap Nabi ini tak semua orang beriman. Walaupun dia Nabi, tak semua. Patutnya kalau dia ni Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak cakap malaikat wahyu. Semualah orang pakai ikut. Nabi lah. Ya, dia ada power perkataan dia, kerana yang dibaca tu adalah wahyu. Tapi orang tak ikut dia mah. Orang mendustakan Nabi, orang memperolok-olokkan Nabi. Orang bawa tulang, bawa tulang depan Nabi. Wahai Muhammad, ni keraka tulang. Kalau betul Nabi, hidupkan balik. Betul tak? Buat main-main. Ya? Jadi berbagai-bagai orang datang bertemu dengan Nabi SAW untuk membuktikan dia ni Nabi dan dia Rasul. Dia kata, wahai Muhammad, kalau betul Nabi, membelah bulan. Begitu. Betul tak? Akhirnya Nabi telah dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Membelah bulan, satu tak sebelah barat, satu tak di belah timur. Dan dicantumkan semula. Mereka tidaklah juga beriman. Sebaliknya hanya mempersenda dan memperolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat hanya yang sedikit beriman. Jadi mukjizat ini ada dua jenis, tuan-tuan. Satu nama dia mukjizat hissi. Mukjizat hissi, satu lagi mukjizat maknawi. Satu mukjizat hissi, satu mukjizat maknawi. Apa itu mukjizat hissi? Mukjizat hissi ini ialah mukjizat yang boleh dilihat, disentuh oleh panca indera. Ya, dilihat, disentuh oleh panca indera. Berlaku pada zaman itu saja. Ya, berlaku pada zaman itu saja. Maknanya masa zaman orang yang hidup pada masa itu. Orang sekarang tak nak sentuh dah. Ya, hanya beriman saja. Adapun zaman tu orang boleh tengok. Contohnya tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi ular yang besar. Di mana berlaku pertarungan di antara ahli sihir Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ahli sihir dia melihat dengan ilmu. Ahli sihir ini bukan sebarang ahli sihir. Ahli sihir yang ada ilmu, melihat dengan keilmuan dia. Dia lihat yang dicampak itu adalah tali-tali, tapi orang tengok ular. Faham maksudnya? Itu sihir. Tetapi ahli sihir yang mahir ini, dia melihat
dari sudut Rabbani, ketuhanan. Ya, iaitu tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dia tak nampak tongkat. Patutnya orang faham dalam satu ilmu, bukan sahaja dia dapat merabi mata orang, dia dapat melihat satu yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Contoh, orang lain nampak ular, dia melihat, nampak tak? Tadi sepatutnya dia juga dapat melihat tongkat. Tapi apa yang ahli sihir ni nampak? Dia nampak ular yang sebenar ular, menelan semua tali temali. Yang orang lain nampak ular besar telan ular kecil. Ya. Jadi pada ilmu orang sihir, ini bukan sihir, ini sebenar-benar. Tongkat menjadi ular. Ya, bukan kata ular tu main, kata ular mainan ke, tukar sekejap susu tongkat belakang bercampur, ambil tu jadi tukar ular. Ya, tukar ular lah. Bukan ular sebenar ular, tukar ular benar juga, ambil ular lain letak situ. Tidak, dia melihat proses tu. Ya, akhir sekali apa berlaku? Ya, ahli sihir tadi sujud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak nampak tongkat itu, yang dia nampak ular sebenar-benar. Sebab itu ahli sihir adalah yang paling awal daripada kaum Nabi Musa alaihi salam, yang kaum Nabi Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dahulu sebelum daripada orang lain. Sepatutnya hak mari ramai-ramai itu menteri-menteri ni bukan beriman. Tak. Tapi orang yang ditugaskan oleh Fir'aun, dilantik oleh Fir'aun dan dibangunkan oleh Fir'aun. Ya, al-sihir ni kalau tak diberi kuasa, tak diberi kedudukan, dia tak ada apa-apa kelebihan. Faham? Tapi oleh kerana pada masa itu, siapa yang menguasai ahli sihir, dia akan jadi orang penting di istana. Jadi kalau zaman tu raja suka belaga ayam, untuk dekor dia kena pandai belaga ayam. Siapa menang ayam sabung boleh jadi pegawai istana. Betul tak? Tu dia dulu. Tu dia. Ya. Belaga ayam. Raja minat belaga ayam, rakyat pun jadi belaga ayam. Jadi pegawai-pegawai pun belaga ayam. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun ni dia percaya kepada sihir. Dan ahli sihir lah yang menasihat supaya menghapuskan anak lelaki ni yang akan muncul sebagai orang yang menjatuhkan Fir'aun. Tuan-tuan, akhirnya siapa yang beriman mula-mula sekali? Ahli sihir itulah juga. Ini merupakan mukjizat. Ya? Hidayah daripada Allah datang daripada sebatang tongkat. Bila dia melihat kebenaran, lalu mereka lah yang pertama sujud. Lalu Fir'aun kata, patutkah kamu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam tanpa minta izin daripada aku? Patut tak? Begitu. Dia memang pertarungan dalam dunia ni antara ilmu dengan kedudukan pakar akan bertemu. Jadi contoh punya ustaz ni cakap dengan ilmu, tuan-tuan pula pengurusi masjid, nazir masjid. Faham? Malam ni ustaz cakap lain macam ni. Tu dia. Betul tak? Ya? Lalu nazir kata, ustaz minta izin nazir dah nak cakap lagu ni. Minta izin tak? Tak boleh kalau cakap lagu ni saya ikut ustaz. Tu. Faham maksud dia? Fir'aun kata kepada tukang sihir, mau nak beriman kepada Musa dia minta izin dengan aku. Sedangkan apa? Akulah yang latihmu duduk di istana. Beri kedudukan, pakaian yang cantik-cantik, gaji orang perempuan, macam-macam keistimewaan beri untuk kamu jadi pembuat aku. Tiba-tiba kamu beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman dengan Tuhan Musa. Yang pertama sekali asas penting ialah beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada masa itu Fir'aun pun mengaku dia Tuhan. Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Mesir ni maju dengan keramiknya sampai hari ni kukuh, tuan-tuan. Ya, tamadun Mesir sampai hari ni wujud.
diakui kehebatan yang kecil airnya, aliran yang sungai Nil yang luas. Dia kata sungai Nil ni mengalir ikut arahan aku. Semua ikut arahan dia. Sebab tu dia ni Tuhan yang paling tinggi. Tiba-tiba kamu menolak ketuhanan itu. Ketuhanan Rabb. Dari sudut Rabb iaitu ketuhanan Allah yang mencipta, asalnya dia kata akulah Tuhan itu. Itu kata Fir'aun. Tapi ahli sihir yang belajar ilmu sihir, ilmu ni asalnya daripada Allah Ta'ala. Ilmu molek ke ilmu tak molek ke, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu untuk bomoh kah, ilmu sapu kah, ilmu untuk guru kah, satu ilmu semua datang daripada Allah. Ada tak ilmu dari yang lain? Tak ada. Ya, termasuk dah ilmu sihir. Ilmu sihir ini pula ilmu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita belajar dan kita mengamalkan ilmu sihir, ada ilmu yang diharamkan oleh Allah. Allah lah yang buat ilmu tu, tapi Allah kata ilmu ni tak boleh diamalkan. Itu dia. Faham? Jadi dia menjadi ujian kepada kita. Tapi kalau orang nak kemasyhuran, nak kehebatan, nak keajaiban, nak benda pelik, nak dia pandang tinggi, maka dia belajarlah ilmu-ilmu. Walaupun tidak disukai oleh Allah. Allah belaka. Tapi bila Allah tak suka, siapa suka? Iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan. Maka walaupun ilmu ini bercanggah dengan apa yang Allah kehendaki, Allah izinkan. Sebab Allah yang mencipta sesuatu. Baik buruk semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Macam rezeki. Rezeki ni ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Adakah yang halal saja rezeki? Yang haram juga adalah rezeki. Tapi rezeki yang halal diberkati oleh Allah Ta'ala. Rezeki yang haram tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama dapat makan, kenyang tak kenyang? Orang makan dengan rezeki halal, kenyang. Orang makan dengan rezeki haram, kenyang. Semua daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah tak bagi, tak dapat. Tapi dua orang jenis makan, dua orang makan, tapi satu makan halal, satu makan haram. Satu ke syurga, satu ke neraka. Itu yang natijah dia. Faham tak? Ini ilmu elok, ilmu yang tak elok. Ilmu elok Allah redha. Ilmu yang tak elok Allah tak redha. Jadi tuan-tuan, maka dalam keadaan itu, walaupun dia adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dia adalah satu sebab mencapai kemasyhuran, kekuatan. Jadi tuan-tuan yang mati Allah, gitu. Ini juga nama dia sihir. Ilmu sihir ini ada ilmu yang mencari adab, tapi Allah Ta'ala izin berlaku. Allah Ta'ala izin. Adakah Allah zalim? Tidak. Allah membenar dalam perjanjian ilmu. Satu ilmu, bila kita beramal dengan keadaannya, kalau matematiknya 2 campur 2 4, begitu juga ilmu-ilmu sihir. Dia menggunakan teori-teori mistik dan sebagainya, maka berlakulah ilmu yang diizin oleh Allah. Tapi ilmu ini adalah ilmu yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia termasuk dalam perkara berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, kehebatan yang ada zaman itu ialah kehebatan ilmu sihir yang dipegang oleh pemerintah Fir'aun, dibunuh oleh orang-orang yang nak kedudukan di sisi Fir'aun, amal dengan ilmu sihir, dan berlawanlah dengan Nabi Musa, iaitu dengan sebatang tongkat. Dan tangannya yang bila letak di bawah tiap, maka diangkat, dia keluar putih bersih yang bercahaya. Tuan-tuan yang dimati dan dikasihi, mukjizat ini datang mengikut keadaan zaman itu sendiri. Kalau zaman itu sihir, maka pertembungan adalah ilmu sihir itu sendiri. Tetapi ilmu Allah Ta'ala mengatasi ilmu. Akhirnya ahli sihir beriman kepada Allah Ta'ala. Apa kesan kepada ahli sihir bila dia beriman kepada Allah Ta'ala? Nombor satu, dia telah dijatuhkan hukuman tangkap dan dipenjara
dan akhirnya dipotong anggotanya. Potong silang tangan, kemudian potong kaki. Tak beriman juga, potong tangan lagi, kemudian potong kaki. Tapi ahli sihir yang telah beriman kepada Allah tidak mengubah pendiriannya sehingga mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ahli sihir yang asalnya melihat tipu daya telah melihat kebenaran. Akhirnya mereka meyakini kebenaran dan mempertahankan kebenaran walaupun dihukum. Begitu hukum. Sehingga mereka mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey tuan-tuan. Itu salah satu contoh dipanggil mukjizat apa? Mukjizat hissi. Orang zaman tu dapat tengok ular. Dan bila Nabi Musa pergi sentuh ular tu, ular bertukar menjadi tongkat balik. Tu dia. Ketika mana di bukit Tur Sina, di tempat di satu tempat, di satu wadi tempat bagaimana Nabi Musa AS balik daripada Madian bersama dengan isteri, sampai situ, Nabi Musa AS kata, wahai isteri, kau duduk sini, aku nampak satu cahaya, boleh jadi ada orang yang boleh menolong kita dalam gelap malam. Tadi sampai kat situ, tiba-tiba terdengar suara Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan Nabi Musa. Ini yang dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa beberapa patah perkataan. Itu dia sampai dekat situ. Allah Taala tanya, ya Musa, madza fi yaminik? Apa yang ada di tangan kanan? Kata Nabi Musa, hiya asaya, ni tongkat aku, tawakkau alai, aku berleku atasnya, wa arushu biha ghanami, dan aku menghalau dengan tongkat aku akan kambing-kambing. Lalu Allah Ta'ala kata ilki dia hayatun. Lalu Allah suruh lontar tongkat tu, tiba-tiba dia bertukar menjadi ular. Ini satu proses bagaimana ular bertukar menjadi tongkat bertukar menjadi ular. Akhirnya Tuhan kata la takhaf. Jangan kamu takut. Ini adalah mukjizat yang Allah bekalkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk lawan dengan Firaun. Dengan sebatang tongkat je tuan-tuan. Ya, dengan tongkat inilah dia mengalahkan Firaun, termasuk membelah Laut Merah dengan 12 lorong mengikut jumlah kaum Bani Israel itu sendiri. Ya, dengan tongkat inilah juga Nabi Musa mengetuk batu, keluar 12 mata air yang menjadi minuman kepada kaum Bani Israel yang sesat di Bukit Tih, selepas terselamat daripada Firaun. Tuan-tuan, dengan sebatang tongkat mengubah akidah manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang berlaku. Mana yang orang zaman tu dapat lihat dengan mata kepala mereka dapat lihat. Ini dipanggil mukjizat hissi. Ada satu lagi nama dia mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi ini mukjizat yang memerlukan ketajaman akal fikiran, yang tidak boleh diyakini melainkan dengan meyakini perkara tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan, dengan kebijaksanaan. Akal fikiran boleh fikir dengan panduan suluhan ilmu, maka Allah beri kefahaman, maka orang beriman dia yakin ini adalah mukjizat. Apa contohnya? Mukjizat Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi banyak mukjizat. Hissi dibagi, maknawi dibagi. Jadi, mukjizat lain habis di zaman masing-masing. Mukjizat hissi habis di zaman masa berlaku. Tetapi mukjizat maknawi kekal sehingga hari kiamat. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang menjaganya daripada berubah. Tak ada siapa boleh ubah, boleh cabar nak buat ayat sepotong ayat pun tak boleh. Tak akan sama dan tak akan mampu nak buat. Sehingga Tuhan kata, ajaklah mana-mana orang bijak pandai seluruh dunia. Bukan zaman dulu je, sampai sekarang lah. Berkumpullah ramai-ramai untuk buat ayat seumpama Al-Quran Karim. Sepotong ayat kan,
satu surah seperti dia tu. Orang Arab pun nak buat surah macam Al-Fil. Dia nak buat kisah gajah. Tapi dia tiru lengkok suratul Qari'ah. Dia kata Al-Fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khartun tawil. Kata dia, gajah, tahu tak apa itu gajah? Orang kata gajah, tahulah. Muka kita tengok dah, betul tak? Wa ma adraka mal-fil, tahu dah apa itu gajah? Lahu khartun tawil. Dia ada belalai panjang, gelap dah orang. Itu dia. Orang buat surah gajah. Tapi dalam Quran ada surah Al-Fil. Ada, tapi tidak menceritakan gajah belalai panjang. Ya, tuan-tuan. Jadi manusia gagal nak buat surah seperti Al-Quran Karim. Padahal umat Nabi Muhammad kaum Arab ni terkenal dengan kehebatan bahasa. Ya, di tanah Arab dulu ada satu pasar namanya Pasar Ukas. Pasar itu ialah tempat bagaimana orang-orang Arab datang menunjuk kehebatan masing-masing berbahasa. Menyanyi macam kita lah lagu kan. Ada tiap-tiap tahun anugerah juara lagu lirik yang terbaik, persembahan terbaik, lagi lagu terbaik. Lagi apa lagi? Berapa hadiah dia? Banyak. Cukup tanding Quran 10,000 hadiah. Mana? Jauh. Ya, nyanyi je. 100,000 dapat hadiah. Ya. Jadi begitu juga orang Arab, dia ada kedudukan tersendiri. Ya, dengan melaungkan syair-syair mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu mukjizat dengan kata-kata yang bila dibuka Al-Quran, orang-orang Arab terpanu. Ini bukan kalam manusia. Wa ma huwa bisyair. Ini bukan penyair. Nabi Muhammad ni dulu macam syair, penyair, mana penyaja. Dia bukan saja. Wa ma yang barilah, tak layak pun nak kata itu saja. Kerana bal huwa Qur'anun Majid. Dia ada Al-Quran yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Kehebatan Quran ni tak boleh dicabar di mana-mana zaman, termasuk di zaman kita hari ini. Kekal sehingga hari kiamat. Terpelihara di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mukjizat. Ya, yang mencerita segala sesuatu, yang menceritakan tentang perkara-perkara asas dari hidup akidah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan perkara-perkara gaib yang tidak diketahui oleh manusia melainkan dengan wahyu saja. Kita tak tahu tentang syurga, kita tak tahu tentang neraka. Ya, orang-orang kafir membayangkan syurga neraka keindahan dunia ni lah, tempat Amazon cantik comel, itu macam syurga kata dia. Bahkan orang Arab sendiri bila mari ke dekat negara kita ni, dapat tempat comel-comel, dia kata ini syurga dunia. Ni dia nampak comel negara kita ni, pemandangan indah ni, dah rasa macam syurga. Sedangkan Rasulullah SAW menggambarkan, dia kata syurga ni ma'ainun ra'at. Syurga ni mata tak pernah nampak. Wa ma udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Wa ma khatara fi balinas, dan tak pernah terfikir pun dalam pemikiran manusia. Pergilah tempat cantik mana dalam dunia ni tak sama dengan syurga. Jadi bukan syurga di dunia. Jadi saya bercakap juga dengan orang-orang yang tak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia percaya menerima Al-Quran. Pelik juga orang gini. Dia tak menerima Muhammad, tapi dia menerima Quran. Dia terima Quran. Ya? Nak berujar, dia boleh terima untuk berujar dengan Quran, tapi tak nak berujar dengan hadis. Pelik juga manusia lah, macam-macam manusia. Ya? Ni dia. Orang tolak Nabi Muhammad, sumpah tolak Al-Quran. Ya? Apa kata dia? Quran menceritakan tentang sungai. Al-anhar tajri min tahtiha al-anhar. Al-jannah tu al-jannat, jannat tu surga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi dia kata sebenarnya surga tu di dunia ni dah ustaz, kata dia. Inilah sebenarnya sebab tempat mana ada sungai yang indah yang cantik, itulah syurga, bayangan syurga.
Jadi saya kata itu bukan lagi syurga. Itu baru bayangnya saja. Syurganya bukan. Syurga lebih indah. Kalau kita dengar bau anggur, jangan kita bayang anggur tu macam, dan syurga tu anggur ni juga. Wallahu a'lam. Ya? Boleh jadi. Ya? Allah beri datang yang lebih baik lagi, yang tak tergambar. Rasulullah kata apa? Tak tergambar di pikiran manusia. Ada orang tanya nasi dagang ada kedok. Kalau tanya sesuai yatim bima yastahun, dengan apa yang kamu suka. Wallahu a'lam, boleh jadi ada. Wallahu a'lam. Dan kalau tak beriman secara detail kita pun tak menjejaskan akidah. Betul tak? Ni dia. Tapi kita beriman dalam syurga ni apa tak ada, semua ada. Dan tak perlulah bersusah payah seperti hidup di dunia. Penat lelah dah tak ada dah. Dalam syurga tak ada penat lelah dah. Ya? Nak makan mimma yastahun, daripada apa yang kamu kendaki suka, dia datang dalam syurga. Jadi janji Allah kepada orang-orang beriman disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi kata aku pergi melihat syurga. Dan kita pergi tak sama dengan Nabi? Tak pergi. Tapi kita dengar je Rasulullah kata, Rasulullah dia pergi melawat syurga. Rasulullah pergi melawat neraka. Kita percaya tak? Kita percaya sebab kita orang beriman. Hanya berkhabarkan saja kita percaya. Itulah mukmin. Sifat orang beriman adalah percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita percaya? Kerana dia adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal nak fikir, dari nak fikir macam mana Nabi boleh pergi, ya? Peristiwa Isra dan Mi'raj ni kita berada dalam bulan Rajab ni, ya? Bulan berlakunya, dikatakan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tengok, perjalanan Isra dan Mi'raj itu sendiri adalah perjalanan maknawi. Walaupun Nabi pergi itu, ya, menjadi perbahasan, tapi kita wajib beriman kepada Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi pergi dengan roh dan jasad. Setengah riwayat mengatakan Nabi pergi yang pertama dengan roh dan jasad. Yang kedua, Nabi pergi dengan mimpi. Itu setengah pandangan. Tapi kita terima semua, tak ada masalah. Sebab kita beriman. Sebagaimana Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila orang tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, sahabatmu ni, mungkin kira dia sewel ke, gila ke, macam sehat. Dia cerita malam tadi, satu malam dia daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, satu malam, bukan siang tak terlibat langsung, daripada lepas maghrib sampai subuh. Itu maksud dia. Satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, duduk dalam langit, bertemu dengan Tuhan dia, terima perintah solat, turun ke bumi sebelum subuh. Apa pandangan kamu, wahai Abu Bakar? Mereka sangat mengharapkan Abu Bakar kata, oh bahasa Muhammad, aku lama dah percaya ke dia. Dia tipu rupanya. Itulah harapan orang-orang kafir yang pergi berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa kata Abu Bakar? Abu Bakar kata, jika sekiranya Muhammad cakap, bukan setakat kata cerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, dia cakap daripada Masjidil Haram naik ke langit juga, aku percaya. Atau dia lebih cakap lebih daripada itu pun aku percaya. Sebab itulah Nabi menggelarkan Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq, yang sangat membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai cara orang nak memperolok-olokkan Nabi, tapi Abu Bakar tetap percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga, kita tak soal pun, kita percaya. Sebab apa? Kita beriman. Cuba cerita kepada orang-orang yang tak beriman, lari dia, malah dengar cerita dongeng gitu. Terang. Ni dia. Tuan-tuan, ya, peristiwa Isra dan Mi'raj, berbagai-bagai Allah tunjuk di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia adalah sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari adab. Maknanya dia adalah satu daripada mukjizat maknawi. Manusia fikir dengan akal tak logik. Ya, orang Arab yang hidup zaman tu tak boleh nak fikir macam manalah Nabi Muhammad boleh bergerak selaju ini. Tapi bila Allah Taala kata di dalam Quran,
dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah. Nombor satu, Allah mula ayat ni dengan subhana, maha suci Allah. Bila Allah kata maha suci, bermaksud kita dah bincang selama ni apa dia? Allah maha sempurna dari segala kelemahan dan kekurangan. Kalau manusia, Muhammad tu sendiri nak pergi, mustahil. Tapi kerana akulah yang menjalankannya. Asra, Nabi Muhammad tak jalan. Kalau Nabi kata, pala tadi aku jalan kaki. Usah gitu, kita cerita lah. Kita hari ni jalan kaki ke seting hilir pun ramai orang tak percaya dah. Betul tak? Apa aku bodoh, kereta ada. Kayu basikal lah aku percaya. Ni jalan kaki cerita. Memang orang makin awak. Tapi bila Allah kata maha suci Allah yang menjalankan hamba ni, Nabi Muhammad jalan tak? Tak jalan, Nabi Muhammad duduk je. Tapi Nabi Muhammad dibawa. Asra dibawa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dibawa. Itu didatangkan dengan buraq. Begitulah Nabi Muhammad SAW cerita kepada kaum Arab pada masa itu, pada malam tadi, aku diperjalankan, aku naik buraq. Buraq pula laju. Bagaimana sifat barq? Barq ni daripada perkataan petir, makna petir, barq. Laju tak kilat? Terang, sekelip mata. Sekelip mata saja hilang di pandangan, laju tak laju. Kalau gitulah laju dia. Orang kata dari sini ke Terengganu 30 minit, tak pelik. Pelik tak? Tak pelik. Saya nak kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Terengganu 30 minit, tak pelik. Sebab kapal terbang. Tapi kalau saya terbang, orang pelik lah. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang mati Allah, bila Nabi kata asra, diperjalan, maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jalan yang dikehendaki oleh Allah, bukan kehendak oleh akal kita, oleh kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kudrah Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kata dalam 3 sifat yang kita dah belajar sebelum ni, kudrah, iradah, ilmu. Dia jalan serentak. Jangan kata Allah apalah, Allah uji aku begini, dia tak tahu ke aku ni begini. Betul tak? Orang diuji ni selalu dia mari buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah maha mengetahui apa sebab Allah menguji. Sebab Allah nak sesuatu yang lebih baik, ada dia sesuai dengan kita pada masa itu. Gitu. Ada orang kata, kenapa lah aku tengok rezeki murah, tiba sekat rezeki aku pula ni. Betul tak? Dia nak murah sentiasa. Baru Allah sayangkan dia. Tiba Allah sekat sikit, dia kata Allah tak sayangkan dia. Sedangkan Allah maha mengetahui. Gitu. Jadi Allah memberi bentuk kadarnya, takluk kepada ilmu Allah, qudratullah wa iradatullah. 3 ini Allah maha mengetahui. Bila Allah menghendaki, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu ilmu bagi orang beriman, tak ada masalah untuk menerima. Kita tuan. Akhirnya Allah Taala abdan asra bi abdi. Allah memperjalankan dengan hamba-Nya itu. Hamba di situ Allah tak kata roh, Allah tak kata jasad. Abdun, satu manusia. Bila manusia mesti ada roh, ada jasad. Kalau Tuhan kata fil mana, dalam tidur, itu barulah mimpi. Tapi Allah itu bi abdihi, memperjalankan dengan membawa hamba itu diangkat pergi, dengan ditunggangi, menunggang buraq tadi. Lailan, pada waktu malam saja, siang tak terlibat langsung. Lalu Allah kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Kenapa Allah memilih 2 perjalanan ini? Kenapa Allah tak langsungkan saja daripada masjidil haram nak ke langit terus? Apa kebalik dia pergi masjidil haram dulu, daripada masjidil haram pergi masjidil aqsa? Faham tak? Apa hikmah dia? Kenapa Allah buat gitu? Tuan-tuan agak-agak rasa apa sebab? Supaya mari dalam fikiran manusia, dalam gambaran makna ni, pengalaman manusia yang telah sedia ada.
Bila Nabi Muhammad cerita aku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada sudah orang telah melalui pengalaman. Okey, kalau saya tanya, siapa pernah pergi ke Mekah? Ada dah orang sampai ke Mekah. Lorong ni, masjid ni. Dia dah pernah sampai dah. Faham tak? Okey. Tapi orang tak pernah lagi sedap pasal kelentongnya. Tapi bila Nabi Muhammad berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada sudah orang Mekah tu sendiri dah sampai dah ke Masjidil Aqsa. Ya Muhammad, kalau betul lah mu kata malam tadi mu pergi Masjidil Aqsa, cuba mu cerita ada berapa pintu Masjidil Aqsa tu? Masjidil Aqsa tu ada berapa pintu? Ni tuan-tuan, ni bukan Masjid Aqsa, Masjid Nurul Iman ni. Berapa pintu ada? Kelukit. Ambil gambar. Boleh jawab tak soalan? Dia tanya Nabi ada berapa tiang? Saya kata seorang saya dah pernah menyandar di satu tiang tu. Warnanya begini, dia duduk begini, ada kipas atas. Contoh. Faham tak? Sudut dia begini. Faham tak? Dia tanya Muhammad, mu nampak tak sudut? Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan 3D depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa sendiri. Tu dia. Dengan penglihatan yang Nabi dah tengok. Faham tak? Bukan dia pun tak tengok. Maknanya Nabi sendiri, yalah kita datang sekejap di satu tempat, takkanlah kita melawat semua tempat. Saya datang beberapa kali dah masjid ni, tapi saya tak pergi lagi. Sudut belakang saya tak tahu apa keadaan belakang tu, saya tak pergi lagi. Saya datang itu tu sembahyang situ, kadang-kadang lambat sembahyang kat tiang tu, pun lambat sini. Faham? Tu ya. Itu ni pun jaga-jaga dulu. Nak tahu nak berapa tahun tu ada, saya tak tahu. Ni tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan untuk menunjuk kepada Nabi sebagai mukjizat. Semua khariqul adat ini adalah pengalaman-pengalaman yang mendatangkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni bukan ceramah Isra Mi'raj tuan-tuan. Malam ni nak cerita tentang apa dia? Mukjizat. Dan akhirnya ramai mana orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara tanda-tanda kenabian adalah Allah memberi tanda, iaitu sama ada sebelum kenabian itu dipanggil irhas, dan bila telah dilantik menjadi rasul dia dipanggil mukjizat. Satu peristiwa pada malam Isra Mi'raj juga, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, lepas dia solat bersama dengan para nabi, kemudian diberi susu dengan arak, lalu Nabi memilih susu, kemudian diturunkan tangga, kemudian Nabi naik tiap tangga sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ceritakan malaikat yang jaga pintu ditanya, wajib siapa yang datang ni? Kata malaikat tu, siapa datang ni? Kata yang membawa aku Jibril. Tengok malaikat, dia punya, kalau kita Jibril tu ketua dia, takkan kita tanya lagi lah. Masuk lah. Kalau siapa tak robrok boleh tengok PM, takkanlah kata who are you? Tak tanya dah, jalan je lah. Dengan polis trafik apa semua dah bawa dah. Ni nak tanya lagi, siapa ni? Jibril. Siapa datang bersamamu? Bersamaku Muhammad, Rasulullah. Malaikat ni kata, adakah dia telah dibangkitkan? Jibril kata, ya, dia telah dibangkitkan menjadi rasul. Baru ada hak untuk naik. Kalau tak jadi rasul lagi, tak boleh naik. Bila Jibril kata dia telah dibangkitkan kepada umatnya menjadi rasul, lalu dibuka. Begitulah di tiap-tiap muka pintu diberi kebenaran untuk naik setelah ditanya soalan adakah dia dibangkit menjadi rasul. Jadi ini adalah tanda-tanda dipanggil mukjizat. Sekadar itulah pada malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.